والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syekh Daud Al-Fatani, muka surat 7, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 7, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka mengambil ia seorang hamba. Mengambil dengan makna memulai, di dalam memutus akan dia, akan aqabah ilmu dan makrifah. Memutus akan dia ni menyelesaikan akan dia akan aqabah ilmu. Tak dapat tiada. Memutus akan dia, menyelesaikan akan dia akan aqabah ilmu ni tak dapat tiada, mesti. Memutus akan dia dengan baik tilik di dalam dalail. Tilik nazar panggil. Di dalam dalail ni segala dalil-dalil pada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sempurna bicarakan bicara ni pada pembicaraan berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belajar dan bertanya-tanya daripada ulama akhirah. Maka mengambil ia, memulai ia seorang hamba di dalam memutus akan dia, di dalam menyelesaikan dia akan aqabah ilmu tak dapat tiada. Memutus dengan baik tilik di dalam dalail. Jadi kita ni di tengah ni. Jadi mungkin mula-mula dengar tu tak tahu hujung pangkal lah. Kita berhenti di tengah. Bukan minggu lepas ni. Kita biasanya sambung hak minggu lepas. Hak ni sambung hak 11 hari bulan 5. Bukan minggu lepas lah. Kalau minggu lepas tu cepat sikit kita faham apa sambungan ni. Sebab kita ni kitab sambung kan. Jadi kalau hak minggu lepas tu boleh tahan lagi lah. Tapi tu pun lama dah juga minggu lepas tu. Biasa kalau ngaji pondoknya sambung hak kemarin. Dia macam kitab Minhajul Abidin ni dia harian. Dia ngaji pondok tak ada mingguan, harian. Jadi sambungnya hak kemarin. Kita mingguan sambung minggu lepas. Hak ni sambung dekat-dekat 5 bulan. 11 hari bulan 5. PKP 3.0 tu 12 hari bulan 5 kan tau. Gitulah. Jadi tak ingat dah kitanya puca mari mana ni. Jadi sekarang ni dia masuk kepada awal aqabah. Awal aqabah ni awal bonggok. Ataupun peringkat yang pertama-tama adalah aqabah ilmu. Bonggok ilmu.
Peringkat yang pertama dalam kitab Minhaj ni adalah ilmu. Jadi dalam kitab Minhaj ni dia ada 7 aqabah, 7 bonggok, 7 peringkat dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Aqabah ilmu, kemudian ilmu tu taubah, kemudian aqabatul awaiq awarid, kemudian aqabatul bawais qawadih, aqabatul hamdi wasyukri. Habis bicara kitab Minhajul Abidin. Selesai 7 aqabah ni, kata Imam Ghazali, segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala naik maqam muqarrabin, maqam aulia. Segelintir yang dipilih oleh Allah selepas daripada selesai 7 aqabah. Selesai 7 aqabah ni bukan kesemuanya naik maqam muqarrabin, maqam aulia. Segelintir sahaja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Tetapi dalam kitab Minhaj ni awal aqabah, pertama-tama mula-mula diterjemah dengan bukit dalam hak Syekh Daud ni. Bukit bonggok hak mula-mula yang kita nak kena hadapi di dalam jalan ibadah adalah aqabah ilmu. Waktu hak mula-mula, kata Imam Ghazali rahimahullah. Sebab kita tak lupalah daripada permulaan. Selepas daripada Imam Ghazali memulai dengan kitab Minhaj ni dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Habis permulaan tu, Imam Ghazali mulai dengan ketahui olehmu bahawa ibadah. Dia mulai tajuk ibadah lah. Nama kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Jalan mengerjakan ibadah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jadi jalan pengabdian diri kepada Allah, jalan beribadah. Jadi Imam Ghazali memulai dengan tajuk ketahui olehmu bahawasanya ibadah. Tajuk mula-mula. Apa dia ibadah ni? Ialah hasilan daripada ilmu. Itu mula dia. Memanglah bicara ibadah, tapi permulaan Ghazali sebut ketahui olehmu bahawa ibadah ialah hasilan bagi ilmu. Dalam syarah Minhajul Abidin Sirajut Talibin, falaulahu lam takun ibadah. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Jadi adah jua. Walaupun rupa ibadah, rupa semayang, rupa puasa sekalipun, tapi tak panggil ibadah kalau tanpa ilmu. Mengaji Quran sekalipun tanpa ilmu tidak panggil ibadah. Ilmu yang pertama-tama dalam kitab Minhaj ni, ilmu untuk makrifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengenal Allah, tanpa permulaannya adalah dengan iman, akidah, usuluddin, tapak agama, sembahyang bukan ibadah, puasa bukan ibadah, membaca Al-Quran bukan ibadah, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah hasilah daripada ilmu. Ilmu yang pertama-tama pula Imam Ghazali tekan dalam kitab Minhaj adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhaj ni pembicaraannya berkaitan dengan keinsafan, khatrah samawiyah, keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinsafan ni timbul daripada banyak sebab lah. Sebab kita ni tua dah ke, sebab kita ni terima nasihat yang baik, kita berkahwin dengan orang yang baik, kita berkawan dengan orang yang baik, kita pun mari keinsafan. Bila mari keinsafan dah kita Minhaj bicara terdahulunya, pertama-tama kita kena mengenal Tuhan yang bagi kita bagai-bagai nikmat. Tu hak mula-mula sekali. Kita bicara dah terdahulu. Sekarang ni masuk kepada bicara ilmu ni pun
dia akan mulai juga dengan permulaannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila mengenal Allah, Allah perintah kepada kita beribadah kepadanya, berkhidmat kepadanya. Jadi kita nak beribadah, kita mengenal Allah yang mengurniakan bagai-bagai nikmat. Allah memerintah kita mengabdikan diri. Mengabdikan diri itu dengan bahawa kita mensyukuri akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Kita nak mengabdikan diri, melakukan ketaatan, mengerjakan suruhan Allah. Dia ada dua suruhan Allah, hak zahir, semayang puasa, hak batin berkaitan dengan sifat-sifat kepujian. Jadi nak mengerjakan suruhan Allah yang mengurniakan kita bagai-bagai nikmat, pergi kepada ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ini susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Di Aqabah hak mula-mula, bonggok hak mula-mula sekali adalah Aqabatul Ilmi. Lepas ilmu selesai, pergi kepada Aqabah Taubah. Lepas ilmu selesai ni, hak susunan kitab lah. Hak kitanya, kita belajar, kita bertaubah. Kita belajar, kita bertaubah. Bila kita belajar, kita tahulah hak mana hak jalan yang sebenar, mana hak jalan yang salah. Kita selama ni akidah kita sebenar ke akidah yang salah? Akidah salah, segera bertaubah. Di masa yang sama, kita belajar berkaitan dengan ibadah zahir. Semayang puasa kita ni cukup dah syarat dia, rukun dia apa semua. Tak cukup, segera bertaubah. Kita belajar berkaitan dengan ketaatan batin. Ikhlasnya apa, syukurnya apa, tawakulnya apa, kemudian sifat-sifat kecelaannya apa. Kita bersifat dengan sifat kecelaan, kita segera bertaubah. Cuma sebutnya dalam kitab ni selesai bicara ilmu, dia akan masuk bicara taubah, Aqabah yang kedua. Kita bukan kata habis belajar ilmu barulah nak siap nak bertaubat, jangan salah faham gitu. Mana selesai bicara ilmu, masuk bicara taubah ni hak susunan dalam kitab Minhaj. Kita belajar, kita bertaubah. Diri belajar tu sendiri pun adalah taubah dah. Sebab apa? Sebab kita nak bertaubah daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain. Belajar tu adalah rukun taubah dah. Belajar tu adalah rukun taubah dah. Sebab kita balik tanpa belajar ilmu fardu ain, kita mengekali jahil ilmu fardu ain. Yang mana tidak bertaubah. Belajar tu bukan taubah, hak ilmu asas agama lengkap diajar oleh ibu bapa sebelum daripada balik. Tak ada taubah dalam bab ilmu. Taubah hanya apa? Taubah dalam bab amal kita salah. Tu ada lah. Taubah sentiasa. Tapi taubah daripada jahil fardu ain tak ada lah. Sebab kalaulah sebelum balik sudah diajar dengan ilmu fardu ain lengkap, tauhid, fiqh, tasawuf, balik dengan akidah yang sebenar, balik dengan sembahyang dengan ilmu, balik dengan hati bersifat dengan sifat kepujian, tak ada lah taubah dari segi kejahilan ilmu fardu ain. Taubahnya apa? Kesalahan-kesalahan kita ni sentiasa lakukan zahir, batin, tu kena taubah tu. Tapi taubah dengan taubah kerana jahil fardu ain tak ada. Sebab apa? Sebab fardu ain, ibu bapa telah menyempurnakan tanggungjawab besar sebagai ibu bapa, melengkapkan ilmu agama sebelum masuk membaligh. Melengkapkan ilmu agama ni tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi kalau kita tak dapat ilmu fardu ain sebelum balik, bila kita balik, kewajipan atas batang tekak kita sendirilah. Sebab kita sudah mukallaf, kita sudah ditaklifkan syarak, kita sudah diberati oleh perintah syarak. Umur kita balik 12 ke 13, 14 yang balik kira lah. Tapi kita pun tak melengkapi juga. Itu berdosa tu. Berdosa kerana kita tidak melengkapi ilmu fardu ain yang sedikit sahaja. Dosa besar. Jadi kita pun bertaubah. Apa rukun taubahnya? Belajar. Belajar tu adalah taubah dah daripada kejahilan ilmu fardu ain. Dalam kita belajar, tahulah
Kesalahan kita dalam bab amal. Kesalahan kita dalam bab pegangan, tu taubah. Kesalahan kita dalam bab amal zahir, amal batin, taubah. Tapi belajar tu taubah daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain. Bila kita belajar, kita tahu kesalahan kita, segera bertaubah kepada Allah. Tapi yang saya sebut tadi, sesat ilmu masuk bicara taubah. Ini susunan dalam kitab Minhaj. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Mala yutlibal ilm falaisa bisaib. Orang yang tidak belajar ilmu tak ada taubah. Walaupun zahirnya duduk majlis surah sokmo dah, taubah dah orang tua tu, duduk majlis surah sokmo, belajar dak fardu ain. Belajar dak bab ilmu pegangan mengenal Allah permulaan, dak tahu tu. Ikut orang beri je lah. Ikut orang beri macam mana. Orang yang ajar tu dia ajar umum, bukan ada kelas khusus. Umum, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, umum. Kita kena ada khusus untuk diri kita sendiri. Kita kurang ilmu fardu ain apa? Tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, tiga-tiga ke, satu-satu ke, kita sendirilah yang mencari. Kita sendiri yang kena mencari, bukan ikut orang yang datang nak ajar. Orang datang ajar ni kadang-kadang banyak tauhid, kadang-kadang banyak fiqh, kadang-kadang banyak tasawuf. Banyak tauhid, kita tauhid alhamdulillah dah. Fiqh kita kurang. Banyak fiqh, tepat tu kita fiqh pacak kali dah berulang-ulang. Tasawuf kita kurang. Mana kita kena atur untuk diri kita sendiri jalan taubah. Untuk diri kita sendiri. Untuk orang mengajar tu umum. Orang mengajar ni umum. Dia tak ada kata buat kelas khusus apa, tak ada, umum. Hak nak main mengajar tauhid, dia mengajar tauhid. Hak nak main mengajar fiqh, dia mengajar fiqh. Hak nak main mengajar tasawuf, dia main mengajar tasawuf. Dah kita, kita nilai kita lah. Dah. Ini jalan taubah. Tanpa ilmu tidak panggil taubah. Sebab itulah kita apabila orang nak bertaubah, nak balik pada jalan agama, mai keinsafan, cari kita, tanya kita. Sebab kita ni orang hak duduk masjid surah lama dah. Tambahan pula kita yang duduk nasihat dia, dakwah dia, supaya insaf, supaya kembali kepada agama, buat amal ibadah. Dia mari keinsafan, dia akan tanya kita lah. Saya nak bertaubah dah ni, jalannya macam mana? Belajarlah. Saya nak bertaubah ni, tu jalan dia, belajar. Belajar fardu ain, jangan kata belajar saja. Sebut kata belajar saja ni terlampau umum. Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, jelaskan satu-satu. Nak belajar di mana? Kita tolonglah susung ke dia. Tauhid, kamu cari kitab ni di mana? Di sini. Fiqh hak permulaan ni. Permulaan cari sini. Ada satu tempat tu fiqh juga, tapi fiqh fardu kifayah, nanti dulu waktu. Tasawuf kamu mula kitab ni. Tu ada bunyi ngajar tasawuf, tu tasawuf bukan fardu ain, hak tinggi dah. Mana kita tolong susung, itu jalan permulaan untuk bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana nak bertaubah? Pertama kita sebut belajar. Pada ni. Sebab biasanya orang yang jauh daripada agama, biasanya ilmunya bukan kurang lah, kadang-kadang tak ada. Tak ada langsung pun ada juga. Main keinsafan, tak kerti apa pun. Kata ilmu yang pertama. Jarang orang yang bertaubah ni ilmu cukup. Bukan tak ada, jarang sangat-sangat lah. Ada orang yang bertaubah ni ilmu dia cukup. Masa dia budak-budak, orang tua dia atau ngaji agama dah, comel dah. Susunan orang tua dia tu, belajar ilmu agama. Bila dia dewasa, dia kejar dunia sepenuhnya. Agama ni tak dipedulikan. Ada seumpama tu. Kemudian, mari keinsafan, hak ni tak payah belajar dah. Ilmu ada dah. Ilmu pula yang diajar pada masa suci. Bila masa suci tu? Pada masa belum balik, tak ada dosa lagi.
Jadi masa belum balik ni dia belajar agama dah. Orang tua dia atur dah dia belajar agama. Cuma dia kurang minat. Orang tua je yang minat, dianya tak minat. Tapi minat tak minat pun dianya suci, bersih, tak ada dosa. Belajar ilmu agama yang suci, ilmu tu lekat. Hak ni lah hak mai keisafan, fokus kepada amal ibadah, bertaubat dan fokus pada amal ibadah. Belajar ilmu cukup dah. Jarang yang seumpama ni. Kalau ada yang seumpama ni pun dia akan nak mengulangi balik belajar. Mengulangi balik belajar ni mudah sangatlah sebab dia ada dah. Ilmu yang ada pada masa belum balik ni dia lekat molek. Maknanya dia rasa macam tak tahu dah, buat lama dah tinggal ilmu. Bila dia dengar je, sekali dengar je dia faham. Sebab apa? Ada dah dalam ni. Cuma dia dah amal. Pada masa dia lara tu dia tak amal. Bila dengar balik mudah je. Orang yang kosong ni, orang yang tak ada ilmu sungguh-sungguh, dengar mula-mula tu nak lari dah lah dianya, tak faham satu perkara pun dia kata. Tak faham dia kata. Dah kosong. Kosong, dosa penuh. Jadi mula-mula dengar ilmu tu tak nampak. Adapun kalau ilmu ada dah tidak beramal, mai keisafan nak bertambah, dia dengar ilmu tu sebagai pengulangan. Dan orang yang seumpama ni mai keinsafan, dia sendiri yang cari. Dia mari di masjid nak belajar, dipilih nak cari sifat 20. Dia mari belajar, dipilih nak belajar bab semayang. Dia mari belajar, dipilih nak mengaji bab sifat-sifat hati, sifat baik, sifat buruk. Mana dia pandai susun dah sebab ilmu dia ada. Cuma dia ni tidak beramal. Ni jarang seumpama ni. Ni kadang-kadang timbul orang seumpama ni baru mari masjid. Jadi lain dengan orang. Saya mari ni dah sifat 20, malam bila? Tak ada. Lepas tu kita nak ngulang balik ilmu bab semayang ni, bab taharah apa semua. Malam bila? Tak ada. Jadi orang pun pelik. Dia baru mari masjid. Tanya tu, tanya ni. Kita dah ikut ada je. Tak ada telinga. Sebab kamu tak ada panduan. Dianya ada panduan pada masa belum balik. Orang tua dia atur dia belajar agama, tapi dia yang tinggal ilmu. Bila dia mai keinsafan nak bertaubat, dia tahu jalan kembali. Sebab jalan tu ada, cuma dia tak guna. Tapi kalaulah balik tanpa ilmu, kemudian rupa zahir ni semayang apa semua, sampai masa tua baru mai keinsafan, kurniaan Allah Ta'ala, ni payah nak cari jalan ni. Ni kadang-kadang dia ikut mari orang nak beri lah. Kalau mari beri pekoh-pekoh belaka pun tak apa. Tauhid tak ada, tidak peduli. Tasawuf tak ada, tidak peduli. Pekoh ilmu agama, betul. Dan ilmu tauhidnya di mana? Ilmu tasawuf fardu ainnya di mana? Dia tak peduli. Sebab dia tak ada panduan. Hak jarang-jarang tadi, hak ada asas, ada ilmu dah cuma tak beramal, dia tahu cara nak pilih. Jadi peliklah sikit dianya. Ini pernah berlaku ni. Mari dia tanya dah malam 4.20. Bila? Orang lain tak pernah tanya pun. Orang lain ikut ada je. Ikut ada tu panggil apa ni? Tak tahu hala 7 orang panggil. Hala 7 molek dalam kitab Minhajul Abidin. Hala 7 molek. Dia akan susung satu-satu dalam bab ilmu. Sebab apa? Sebab jahil, kosong. Maka tak ada hala 7 lah. Jadi kalau orang minta nasihat, beri nasihat molek. Belajar fardu ain. Kitab mana? Masanya bila? Kena tolong susung. Kena carinya di mana? Kena carilah. Bukan kata duduk di situ. Adalah. Tak semestinya ada. Tak semestinya ada. Ini realiti lah. Realiti. Tak mestinya ada. Walaupun setiap malam ada kuliah, tidak semestinya lengkap ketiga-tiga tu. Fardu ain tauhid, fardu ain pekoh, fardu ain tasawuf. Kalau dah pekoh 2-3-4 malam. Kalau tepat tu minat tasawuf 2-3 malam. Pekohnya bila? Tak ada. Tauhidnya tempat tu minat tauhid 2-3-4 malam. Ada setengah tempat tauhid pun tak ada, pekoh pun tak ada, tasawuf pun tak ada, ceramah je. Gitu ya. Kata-kata kita nasihat atau molek. Hak jalannya dan kitab Minhajul Abidin. Permulaan ilmu. Ilmu ni pula
Dimulai dengan yang pertama makrifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergilah kepada rukun iman yang lain untuk melengkapkan usuluddin akidah. Hak tu yang pertama-tama. Dan kitab Minhaj ni dia akan berulang sebab sekarang ni belum masuk kepada tajuk satu-satu aqabah. Dia belum masuk tajuk satu-satu aqabah, satu-satu bonggok, satu-satu peringkat. Tapi dia akan cerita dahulu hak 7 aqabah dan kitab Minhaj ni secara ijmal dipanggil, secara ringkas. Dia masuk dia cara ringkas. 7 aqabah selesai, baru dimulai dengan secara detail, secara tafsir. Al-aqabatul ula, aqabatul ilmi. Aqabah yang pertama, aqabah ilmu, panjang bicara. Al-aqabatus saniyah, aqabatut taubah. Aqabah yang kedua, aqabah taubah, dia akan panjang bicara. Sampai 7 aqabah, habis kitab Minhajul Abidin. Jadi hak ni secara ijmal, secara ringkas. Mana hak mula-mula sekali Mazali kata adalah aqabah ilmu, aqabah ma'rifah. Aqabah ilmu dan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hak ni lah hak mula-mula sekali yang hamba kena berhadap di dalam jalan ibadah. Maknanya ilmu pegangan lah. Ilmu pegangan, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Hak fardu ain, ilmu tauhid ini kalau kita mengaji kitab tauhid sifat 20, huraian dia panjang lah. Hak dalam panjang-panjang tu pecahan ta'alluq ke pecahan-pecahan nafsiyah ke salbiyah. Kalau kita mengaji sifat 20, tu fardu kifayah dah ke tu. Hak tu memang payah lah. Ya biasalah kalau hak fardu kifayah ni dia payah sikit. Kalau fardu ain dia mudah je. Tapi kita nak mengaji kitab tauhid ni, nak cari hak fardu ain saja, tak campur fardu kifayah, payah sikitlah. Sebab dia kecil-kecil kitab pun dia akan detail juga, termasuk dengan hak fardu kifayah. Jadi hak permulaannya hak fardu ain tu, biar lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Permulaannya mengenal Allah. Termasuk mengenal Allah adalah pembicaraan qada dan qadar. Pembicaraan qada dan qadar, walaupun kalau kita bicara rukun iman diduduk nombor lain. Rukun iman yang ke-6. Hak beriman dengan Allah, itu rukun iman yang pertama. Lain tu. Rukun iman yang ke-6 qada dan qadar. Qada dan qadar itulah masuk dalam rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah yang mengqadakkan segala-galanya. Beriman dengan Allah yang mengqadarkan segala-galanya. Tapi kenapa Nabi susung rukun iman qada qadar ni rukun iman yang asing? Walahal dia sudah masuk di bawah beriman dengan Allah permulaan. Diasingkan sebab pembicaraan dia paling panjang. Hak berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak berkaitan mengenal Allah ni, hak bab qada qadar, bicara wahdaniyah, bicara qudrah, bicara sifat iradah tu panjang. Hak sekarang saya bicara tajuk tu hak duha lah. Hak dalam kitab Faridatul Faraid. Pembicaraan panjang di tajuk sifat yang ke-8, sifat iradah. Panjang pembicaraan sifat iradah. Dia kudrah iradah hak dalam kitab Faridatul Faraid itu 2 muka surat panjang bicara. 2 muka surat panjang apa? Kita tulisan dia halus-halus je 2 muka surat tu. Daripada sifat wujud sampai ke sifat wahdaniyah, 6 sifat pun 2 muka surat barunya. Daripada bicara ilmu sampai bicara kaunuhu mutakalliman tu, belah-belah sifat tu 2 muka surat juga semua sekali. Pendek je. Tapi panjang juga muka surat tu. Tapi kudrah iradah 2 muka surat dah. Bicara apa tu? Bicara beriman dengan Allah yang mengqadakkan segala-gala, yang mengqadarkan segala-gala. Hak rukun iman yang ke-6. Jadi kena lengkap hak ke-6 rukun iman. Itu hak ilmu awal aqabah. Bukit hak mula-mula sekali
yang hamba nak kena hadap dalam jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengambil ia, memulai ia hamba. Ia ni dikembali pada hamba lah. Memulai mengambil ia hamba di dalam memutus akan dia. Memutus ni menyelesaikan akabah ilmu. Tak dapat tiada, mesti. Tak dapat tidak, mana mesti, tak ada jalan lain dah. Tak dapat tidak. Memutus ni dengan baik tilik di dalam dalail. Nazar tu, tilikan yang baik di dalam dalil pada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sempurna bicara. Mana bicara yang sempurna pada pembicaraan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan belajar dan bertanya-tanya daripada ulama akhirah. Belajar, ta'allum, belajar. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu Nabi kata dengan belajar. Belajar ni dia kena bersungguh-sungguh lah, ta'allum. Dengan takalluf, dia kena belajar sungguh-sungguh. Hak ni belajar ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertanya-tanya daripada ulama akhirah. Ulama akhirah. Dia tak kata bertanya-tanya daripada ulama. Bertanya-tanya daripada ulama akhirah. Dia ada ulama akhirah, dia ada ulama dunia. Dalam Sirajut Talibin ni dia panjanglah bicara berkaitan dengan ulama akhirah. Kemudian lawan dianya ulama dunia. Ulama dunia ni ulama usuk, ulama orang berilmu yang jahat, yang mana kosak mereka dengan ilmu tu untuk dapat kesenangan di dunia, untuk bawa kepada kemegahan, untuk dapat kedudukan di sisi ahli dunia. Itu ulama dunia, ulama usuk dia panggil. Dia ada tandaan-tandaan lah yang membezakan antara ulama akhirah dengan ulama dunia. Di ulama ni orang yang berilmu. Dia bicara bab ulama akhirah ke ulama dunia ke, penekanannya adalah di permulaan kita menuntut ilmu. Penekanan di permulaan ketika kita menuntut ilmu. Dalam kitab Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, di awal bicara ilmu, penekanan adalah berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat kita belajar. Niat yang sebenar macam mana, niat yang salahnya macam mana. Satunya belajar tu kena betul dia punya peringkat. Belajar kena susun molek tauhid, fiqh, tasawuf. Dimulai dengan tauhid, fiqh, tasawuf, hak fardu ain dahulu, kemudian susuli dengan fardu kifayah. Tu hak dalam kitab Hidayatus Salikin. Susun molek, niat kena betul. Niat betul tu lah. Atau mula-mula sekali belajar semata-mata tuntut redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar semata-mata untuk beramal. Belajar semata-mata untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Ayat ni dalam kitab Hidayatus Salikin. Niat belajar apa ni? Untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Sebab jahil ni dia kelam, gelap. Tak tahu mana akidah sebenar, ibadah sebenarnya macam mana, hati baik buruknya macam mana, kelam tak tahu. Kelam, gelap. Akhirnya raba-raba je. Raba-raba faham lah. Nak keluar daripada kelam ilmu kepada nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Untuk permulaan nak belajar, niat kita nak belajar tu. Kemudian niat keikhlasan ni, dia ikhlas ni bukan di permulaan. Kalau bicara sifat ikhlas, sifat kepujian, bicara sifat ikhlas ni, ikhlas di permulaan.
ikhlas di pertengahan, ikhlas di kesudahan. Ikhlas ni kena jaga sentiasa. Kita belajar kerana Allah. Dalam belajar ni kerana Allah. Lepas habis belajar, ilmu yang kita belajar kerana Allah. Ni kerana. Sebab apa? Sebab hati ni dia berbolak balik. Pada masa jahil, kita ni masa jahil, mudah je nak jaga keikhlasan. Kita belajar tak menjadi jahil lah. Nak menjadi ada ilmu, buat amal dengan ilmu. Mudah je. Bila ada ilmu, ada ilmu ni. Dia bila ada ilmu ni, dia ada kemudahan pula. Kemudahan kepada dunia. Dia ada tarikan kepada dunia. Bila kita belajar pandai sikit, kita boleh menyampaikan. Boleh menyampaikan ni, Tuhan pun buka cubaannya dengan mudah ke dunia. Masa jahil payah, tak terbuka jalan. Bila ada ilmu, dia jadi mudah. Mudah ni. Niat ni kekal tak? Kerana Allah. Kadang-kadang dia boleh tergelincir pada masa tu. Nak cari kesenangan lah pula nampaknya. Lepas pandai ni mudah sangat ni. Nak cari dunia pun mudah. Orang pun sanjung, orang pun akak, orang pun puji. Ni cerah ni. Cerah apa? Cerah nak cari kesenangan dunia. Hak mula belajar tu lillahi ta'ala. Tapi hak mula tu masa kita dah erti apa satu tu, mudah nak jaga keikhlasan. Ni pertengahan belajar. Sampai ke muncak. Ilmu yang mana kita kata kot, belajar takkan habis sampai ke mati. Mana ilmu ada banyak dah. Tu lagilah nak kena jaga keikhlasan hak ilmu yang kita telah belajar. Tapi dimulai dengan pada permulaan tu. Ni kalau ngaji pondok kot, tunggu ulang semua. Tekan bab keikhlasan. Ikhlas ke, tak ikhlas ke, Tuhan akan permurahkan rezeki. Kalau ikhlas pun senang juga hidup. Kalau nak senang hidup pun senang hidup juga, tapi akhirat neraka. Tapi kalau jaga keikhlasan, senang hidup, akhirat selamat. Mana hak zahirnya sama je, Tuhan bagi senang hidup. Ada ilmu, senang hidup. Hati kekal ikhlas, senang hidup. Hati tukar kerana untuk kesenangan, senang hidup. Tapi akhirahnya neraka. Maknanya hak mana kita ikhlas tak ikhlas, memang akan dapat kesenangan hidup. Nak jaga keikhlasan tu. Mana jaga keikhlasan lillahi ta'ala, bukan kata tak dapat dunia. Dapat dunia juga. Itu rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nak pergi kepada ulama akhirah, niat belajar tu akhirat dah. Bukan niat belajar tu kerana dunia. Dah kita pergi pondok ni, tengok tu guru kok senang-senang je. Jumpa satu tu guru rumah 3 tingkat. Tapi bukan rumah 3 tingkat. Yang 3 tu loteng gitu je. Tapi kita kata 3 tingkat lah. Mana 2 tingkat rumah tu. Atas tu loteng. Tapi kita pakai rumah 3 tingkat. Tahun 80-an. Mana ada rumah bertingkat-tingkat. Tahun 80-an aja. Sekarang sekilah masa tahun 80-an. Tu guru senangnya dia. Nak jadi alim juga. Nak jadi tu guru juga. Biar senang hidup. Boleh timbul niat seumpama tu. Orang duduk memuliakan Tok Guru ni. Lepas tu Tok Guru tekan masa belajar lillahi ta'ala. Belajar lillahi ta'ala. Tuhan kurniakan murah rezeki, itu cubaan daripada Allah, ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekalkan keikhlasan dan permulaan, tengah belajar, kesudahan belajar. Macam kita buat amal pun sama je bab keikhlasan ni. Kita infak lillahi ta'ala. Mana infak kita berjalan lillahi ta'ala. Infak kita tu siap molek dah. Siap molek dah. Infak kita banyak, kita infak. Tertegaklah satu masjid, tertegaklah satu madrasah contohnya. Infak kita banyak di situ. Sesat dah. Tak ada dah. Infak tu sesat dah. Nak jaga keikhlasan tu pula. Takut akan datang orang nampak dah heran dah kita. Lepas masjid tu maju, lepas madrasah tu maju, kita ni orang nak panggil dah. Padahal kita lah belaka di masjid, di madrasah tu. Kita pun ukik balik. Nak boleh kerja di masjid itu, nak boleh kerja di madrasah tu, siapa? Mana apa ni? Hilang keikhlasan. Tu. Lepas selesai tu pun jaga keikhlasan.
Jangan kita selesai molek, pahala molek, kita peracur, kita peruntuhkan dengan kita ungkit kembali sebab orang lupa kebaikan yang kita lakukan sebelum. Ini bab keikhlasan. Jadi mana bekal akhirah kita yang hancurkan. Nak jaga sebab ujang dah kata. Oh, orang sekarang ni kita ni, awak tak tahu je kita ni. Awak dah heran dah kita ni. Punya jasa besar kita paling besar jasanya. Lillahi ta'ala. Orang tak peduli kita, janji masjid, madrasah tu betul-betul makmur. Kita lah yang dapat pahala, senyap sudah ni. Tapi itulah hati mana ni. Oh, terasa hati sebab orang tak peduli kita. Dah kita tua dah. Nak ambil nasihat-nasihat kita pun tak jadi dah kita orang tua ni. Kita hanya pandai buat bangunan. Kita tak pandai nak meriahkan bangunan tu, nak gunakan sepenuhnya manfaat bangunan. Kita tak pandai. Kita pandai buat bangunan je. Sudahlah selesai bahagian kita. Orang lain pandai atur untuk meriahkan bangunan masjid itu. Alhamdulillah. Tak apalah kita sudah terkebelakang pun tak apa dah. Sebab apa? Meriah macam mana pun bangunan masjid itu, kita yang dapat bekal akhirah. Tak apalah. Yelah, orang ni tak sama. Ada orang pandai buat saja, lepas tu nak jalankan, tak pandai, serah kepada orang. Orang dah ingat kita pun tak apa. Malaikat ada, malaikat catat kebaikan. Sedekatun jariyah, pahala berpanjangan. Kita hidup, kita mati, pahala berpanjang. Tu nak jaga keikhlasan. Semua amal pun samalah. Tapi kita cerita sini bab belajar. Nak sapa ke ulama akhirah ni dimulai daripada belajar tu sendiri. Belajar kerana akhirah, bukan belajar kerana dunia. Lepas tu nak kata Hidayatus Salikin, niat belajar sebenar, niat belajar yang salah, lepas tu mai keinsafan, taubah segera, akan kembali pada niat yang sebenar. Ada orang yang niat belajar kerana dunia semata-mata sampai ke sudah, akhirnya melahirkan ulama usuk, ulama yang jahat. Ada bicara dalam kitab Hidayatus Salikin. Jadi di sininya bertanya daripada ulama akhirah yang adalah mereka itu ulama akhirah yang membawa jalan di dalam jalan ini. Jalan mana? Jalan ini, jalan ibadah. Ulama akhirah ni lah yang akan tunjuk kita dalam jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama akhirah ni juga pelita bagi ummah. Pelita bagi ummah. Umpama pelita, umpama lampu kepada ummah. Dan ikutan a'immah, menjadi ikutan kepada imam-imam. Dan tempat mengambil faedah. Ulama akhirah ni tempat mengambil faedah dan minta doa yang soleh. Minta doa yang soleh, minta doa yang baik-baik daripada mereka itu ulama akhirah akan taufik. Taufik di sini bukan makna taufik kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Taufik dengan makna Tuhan kurniakan hemah kita di dalam kita menuntut ilmu dan minta tolong. Dengan ulama akhirah kita minta tolong. Ulama akhirah yang bawa pada jalan ibadah, pelita bagi ummah, ikutan a'immah hingga bahawa diputus akan dia, diselesai akan dia, akan aqabah ilmu. Selesai dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai aqabah pertama dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bawanya adalah ulama akhirah. Maka hasilah baginya ilmu yakin dengan yang gaib, dan iaitu mengetahui baginya Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya bagi Tuhan. Ialah Tuhan yang esa yang menjadi akan dia dan memberi nikmat ni. Yang pertamanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akabah ilmu ni dia ada 3. Mengenal Allah, ilmu berkaitan dengan beribadah pada Allah zahir dan batin, fiqh dan tasawuf. Tapi dimulai dengan ilmu yang pertama adalah ilmu
berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena putus hak ni dulu, kena selesai hak ni dulu. Hak tak dapat tidak dah. Hak permulaannya dalam ilmu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu menimbulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.